Saya ringkaskanlah ya, sebab dah pukul 1 ni. Ini balik pada persoalan yang kita cakap tadi tentang jiwa anak-anak muda dan juga ada orang berniat masuk askar sebab duit lah apa semua. Adik-adik, dulu waktu saya masuk tentera, saya ni belajar tak pandai, SPM je, pangkat 2. Okay? Jadi, Alhamdulillah saya dapat polis sebagai pegawai polis dan saya dapat UiTM pun dapat. Waktu tu ITM dapat dan dapat tentera. So dalam tiga pilihan saya dapat tu, hati saya pergi kepada tentera. Kalau tidak sekarang ni saya jadi pegawai polis lah. Jadi saya pergi dengan temuduga sendiri tanpa ada mak ayah saya nak pergi hantar apa semua. Temuduga saya dekat Camp Terendak, dekat 17 RMD Para. Temuduga 1 minggu kat situ. So tanpa pengetahuan mak ayah saya pergi. Saya pergi sendiri daripada Kedah, Alostar, naik bas, turun sampai ke dulu stesen bas Melaka dulu tu. Lepas tu ada trak askar tu, saya naik pergi dekat camp tu. So temuduga pegawai ni 1 minggu. Saya anak askar kan, bekas ayah saya kan askar kan. Jadi saya tahulah nak urus diri sendiri. Waktu tu boleh lepas SPM. Jadi temuduga tu ramai orang. Macam-macam orang ada kat situ. 1 minggu dia ada temuduga, dia ada ujian fizikal, ujian IQ, ujian public speaking, ujian macam-macam ujian lah dia buat. Seminggu. So di hujung tu dia ada lembaga bot nombor 2 Bot nombor 2 ke bot nombor 3? Lupa lah. Bot nombor 2 kan. Lembaga pemilihan akhir lah. Untuk melayakkan kita ni dapat masuk ke tak dapat masuk. Masuklah satu kumpulan 10 orang. Bot nombor 2, terima kasih ingatkan saya. Orang dah pencen kan, lupa. Masuk 10 orang. Berdirilah 10 orang pakai tie orang kami ni. Depan ni ada pegawai-pegawai tentera lah, pangkat kenal lah, lieutenant kenal lah semua ni. Kita ni di depan tu ditanya seorang-seorang, sekian, kenapa kamu nak masuk askar? Seorang ni jawab, saya nak masuk sebab nak sambung belajar, kerana tentera bagi kelebihan sambung belajar maksud dia nak sampai ijazah apa semua. Saya masuk tentera kerana minat tuan, saya masuk tentera kerana gaji tuan. Dia jujur dia, kerana gaji tuan, kerana itulah, kerana ini. Okay, dia beritahu 10-10. Sampai dekat saya, orang tanya, Muhammad Fitri, kenapa kamu nak masuk tentera? Saya cakap terus saya masuk tentera kerana saya nak mati syahid. Mereka gelakkan saya. Yang duduk atas kursi semua gelakkan saya. Saya cakap saya nak mati syahid. Kau nak mati syahid? Kau nak mati tak? Ya, duduk dah askar. Kat luar boleh mati syahid. Pegawai tu cakap tu. Saya kata, betul lah mati syahid? Ya, saya nak mati syahid. Kalau saya tak mati syahid dalam askar, saya akan mati sebagai mungkin penghisap dadah dekat mana-mana. Saya cakap macam tu terus Okay. Alhamdulillah lah, temuduga tu saya dapat keputusan diterima masuk sebagai pegawai kadet. Masuk training tu baru temuduga. Jadi saya pun pergi. Okay, alhamdulillah bila dalam tentera tu, bila dah masuk training, sama juga mak ayah saya pun tak hantar. Sebatang kara saya kerja kat kilang. Saya berlakon. Lepas tu saya tumpang berlakon cerita Semutar Hitam tu. Cerita lama Semutar Hitam tu, saya ada berlakon dalam tu. Cari duit. Kan? Lepas tu mengajar silat sikit, dapatlah upah sikit. Lepas tu buat sawah sikit. Lepas tu kerja kilang. Kumpul-kumpul duit, boleh beli baju sendiri semua ni, persiapan untuk pergi kadet. Ayah saya memang, walaupun ayah saya bekas askar, dia tak bagi saya pergi. Lepas tu saya kata tak apa. Dia tak bagi, saya kata saya buktikan. Okay, saya ringkaskan kisah. Saya pergi ke tu, saya lapor diri. Okay. Sampai kat sana, dapat allowance RM420. Allowance kadet. Allowance pegawai kadet RM420.
Ini kisah ni tahun 1995. Anda jangan fikir 1995 tu nasi tu berharga murah. Tak, sama je mahal. Okey? Sama je, cuma taklah semahal sekarang ni. Kalau sekarang ni sepinggan nasi, mungkin nasi lauk ayam anda boleh dapat dalam sekarang RM7. Sekarang lah. Nasi lauk ayam satu sayur RM7, RM8. Okey. Sekarang. Dulu nasi lauk ayam RM4.5, RM5. Lebih kurang je sebenarnya. Tapi gaji allowance RM420. Okey. So itulah dia. So selepas beberapa bulan, saya ringkaskan cerita. Selepas beberapa bulan saya terpilih ke New Zealand. Apabila saya sampai kat New Zealand, saya sampai bulan Januari tahun, itu kali pertama saya naik kapal terbang, itu kali pertama saya keluar negara, dan itu kali pertama, segala-galanya kali pertama. Anda boleh bayang, budak kampung tak tahu apa benda, tiba-tiba terlepas sampai ke New Zealand sebatang kara, seorang diri. Sampai dekat sana, saya duduk dekat sana daripada Januari tahun 1996. Saya duduk situ guys. Nak kata Allah uji saya, betul ke aku ni masuk askar ni sebab nak betul-betul berjihad demi agama bangsa negara. Saya tak dapat allowance selama 7,5 bulan ke 8 bulan. Anda boleh bayang tak? Anda duduk dekat negara orang, sebatang kara, duit tak ada, selama 7 bulan, 8 bulan. Sedangkan kadet daripada Vanuatu, Papua Nugini, yang konon-konon negara miskin ni lebih kaya daripada anda, saya lah pegawai kadet yang paling miskin waktu tu. Saya duduk dengan mengharapkan makan ada dekat apa yang ada dekat Dewan Makan askar New Zealand tu, situlah saya makan. Kalau waktu cuti hujung minggu, askar New Zealand semua balik, tentera-tentera kadet balik, diorang hujung minggu diorang boleh balik rumah. Saya akan duduk dekat situ tanpa makan. Sebatang kara, sunyi sepi camp tu. Kat situlah saya diuji. Betul ke? Pada waktu tu umur saya ber-17 tahun, 18 tahun. Kenapa tak ada duit? Kerana Malaysia melupakan saya. Sebatang kara. Di negara sejuk, menggigil, orang lain sejuk adalah stokin 2 lapis. Saya pakai 1 lapis je. Lapis tu pun lapis yang dibagi isu oleh tentera New Zealand. Okay. Saya punya graf saya daripada setiap bulan kan ada pencapaian kita kan. So graf kita daripada naik, masuk bulan ke-7, bulan ke-6 saya teruk dah. Graf saya turun. Saya ditemuduga oleh jurulatih dekat sana lah, oleh pegawai New Zealand. Menangis? Mana ada nangis Okay. Saya ditemuduga oleh pegawai New Zealand. Saya punya jaga nama Malaysia ni, saya tak sebut pun dekat pegawai kat jurulatih saya bahawa saya tak ada duit. Saya tak sebut seorang pun. What is your problem, Fitri? Major Fitri, what is your problem ni? Nothing sir. Saya tak sebut sepatah pun. Ini saya nak cerita pada anak muda ini. Apa yang saya alami. Anda boleh hidup ke? 7 bulan di negara orang dengan cuaca lain, sebatang kara, tak ada duit. Duduk situ kerana agama, bangsa, negara. Tapi kejadian last kali tu, bila graf saya dah turun, saya ditemuduga, hampir dibuang kerana saya punya performance saya dah jatuh kan. Saya hampir dibuang daripada sekolah kadet New Zealand tu kan. Saya waktu temuduga waktu itulah saya cakap, saya bagi tahu, waktu tu meleleh mata saya masih ingat lagi. Captain Morrison tu jurulatih tu, saya bagi tahu dia, meleleh mata saya cakap,
Saya meleleh bukan saya sedih duit tak ada. Saya sedih kerana apa? Kerana saya sayang, saya jaga nama Malaysia. Saya tak nak mereka pandang Malaysia ni buruk. Rupa-rupanya, file saya yang saya pergi New Zealand tu, dekat MINDEF, mereka hilangkan entah ke mana. Jadi pada tentera Malaysia, mereka hantar saya kat New Zealand, lepas tu mereka pun tak tahu saya ada kat New Zealand ke tak ada. Mereka lupa. Rupa-rupanya. Apa yang berlaku, ini nama pentadbiran. Sebab tu saya kata, korang jadikan saya menteri pertahanan, korang tengok apa jadi. Apa saya buat dekat MINDEF tu. Kan? Tak apa. Relax. Okay, apa yang saya buat, waktu tu, saya cakap pada Captain Morrison. Captain Morrison terkejut. Dia terkejut. Dia dengar bahawa saya hidup kat situ dengan tak ada duit. Guys, saya berhutang dengan pegawai kadet daripada Brunei. Kita ada pegawai kadet daripada Brunei. Brunei banyak duit. Kadet paling sana lah Brunei. Kan? Saya siap pinjam berhutang untuk beli susu. Untuk beli roti. Umur baru 18. Saya berhutang dengan mereka. Saya telefon ayah saya ingat ni, masuk bulan ketiga, duit tak masuk lagi. Saya telefon daripada ayah saya dengan duit silingnya dulu. Saya telefon ayah saya, lepas tu saya tak boleh sangat, saya pergi dekat pejabat jurulatih, telefon Malaysia, kan? Suruh operator Malaysia sambung ke rumah ayah saya. Saya bercakap dengan ayah saya kata, abah minta tolong bah ni, duit tak ada langsung bah, duit tak masuk lagi. Ayah saya jual tanah sawah. Kenapa tuan tak kontak MINDEF? Saya nak kontak MINDEF, saya kadet. Pegawai kadet nak telefon siapa? Tahu tak saya buat macam mana? Last kali Captain Morrison tu bawa saya ke pejabat komandan, guna telefon komandan, telefon operator New Zealand sambung ke operator Malaysia sambung ke MINDEF sambungkan ke Timbalan Panglima Tentera Darat. Last, elok-elok saya cakap, stop. Kebetulan ada Datuk, saya lupa Datuk Ismail apa tak nama dia, General lah, Timbalan Parlimen Darat. Saya kata, Assalamualaikum Datuk, minta maaf, saya pegawai kadet Muhammad Fitri daripada OCS Wairu New Zealand. Saya nak bagi tahu Datuk, sebenarnya saya nak kena buang dah daripada kadet kerana saya tu, saya cakap direct tapi waktu tu sedih sangatlah. Sedih kenapa? Bukan sedih kena buang, sedih kerana nama Malaysia akan jatuh dekat New Zealand. Terkejut Timbalan Parlimen Terdarat tu, dia marah satu MINDEF, dia tanya macam mana, baru dia dapat special flight datang daripada Timbalan Parlimen Datuk Aziz Zainal ke? Saya lupa lah. Cuba tengok tahun 1996 siapa Timbalan Parlimen Terdarat. Okay? Dia terbang. Okay? Dia terbang, dia tanya saya. Dia sampai New Zealand tu. Tu cerita dia. Dia sampai New Zealand. Waktu tu bawa kelang kabut, MINDEF masukkan duit. Dan, tapi masukkan duit pun dah buat apa? Graf saya dah turun. Graf performance saya dah turun. Kan? Apa yang saya boleh buat? Dapat duit bayar hutang. Jadi kalau kepada adik-adik tadi yang berniat masuk askar kerana duit tu, kalau anda tak ada mental, saya budak waktu tu, umur saya 18. Habis ayah tuan jadi tak jual tanah, jual tanah sawah. Okay? Tapi tuan luluskan New Zealand, memang lulus alhamdulillah. Kenapa graf turun? Mau tak turun? Kan, berapa lama kita boleh bertahan? Setakat sebulan 2, mungkinlah. Kena 7 bulan tanpa gaji, anda boleh hidup. Tempat orang dengan cuaca berlainan. Dan pegawai MINDEF kat MINDEF kena tindakan tak? Mana ada tindakan? Tak ada tindakan ada orang. Okay. Ayah tuan jual tanah semata bagi duit untuk belanja. Ya, semata-mata bagi duit untuk belanja saya, beli barang, beli tu. Bukan mewah tu. Hujung minggu je, saya ingat waktu hujung minggu dulu,
Hujung minggu, dia orang semua balik ke rumah masing-masing, saya duduk sorang-sorang dekat camp tu. Kadet Brunei, okey, dah ada 3 orang waktu tu. Kadet Brunei, dia beli kereta sport. Dia orang kaya. Dia allowance dia 5,000. Tengok beza Kadet Malaysia, pegawai kadet daripada Malaysia, tukar pada duit sana adalah $200 sebulan, allowance. Malaysia bayar $200. Kadet Vanuatu, Tonga, Fiji, Papua Nugini, ni, negara kecil, negara cowboy je, $800, $1,000. Punyalah teruk askar kita ni. Negara paling miskin, kononnya kita moden, negara paling miskin bagi allowance negara kita. 420 bagi dengan RM2.30. Malu tak? Mana letak muka? Dah lah paling rendah. Tak masuk pula tu duit. Kadet daripada Brunei, tak cakap lah Brunei. Dia pegawai kadet. Dia pergi New Zealand. Dia punya allowance nak tahu berapa? 10,000 sebulan. Beza tak dengan saya 200? Sebab tu saya kata, Amai jadikan saya ni Menteri Pertahanan, korang nak tengok apa jadi dekat askar ni. Okay. So benda ni macam tu. So bila saya balik pada New Zealand, apa yang saya buat adalah saya buat laporan. Saya tak masuk politik pun. Saya buat laporan, kan bila balik pada New Zealand buat laporan. Hasil daripada laporan saya itulah membuatkan tidak ada salah satu sebab kenapa tidak kita tak hantar lagi orang ke New Zealand, kadet ke New Zealand. Intake 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 baru dihantar semula. 6 tahun ke 7 tahun. Tidak ada tu. Kerana pentadbiran kita yang tak betul. Okay? 7 tahun lebih nak selesaikan masalah tu. Tapi orang yang kena teruknya saya, kena hadap benda tu dulu. Okay. Pengalaman. Benda dah lepas, saya senyum je. Nak kata teruk tu, teruk tu. Okay. Lepas tu saya pesan pada anak-anak muda, anda kena tahan. Anda kena betul-betul tahan. Bila saya sebut tahan tu, tak main-main tahan. Tahan. Kalau anda pegang sesuatu prinsip tu, pegang. Jangan goyang dah. Jangan goyang dah. Jangan goyang dah. Tuan seorang je, saya belum jadi askar Melayu ke, saya masih kadet lagi. Tuan batch pertama, bukan batch pertama saya. Dah ada beberapa batch dia sebelum tu. Tapi kena dekat saya, pak, pentadbiran kokap. Saya bukan intake pertama. Sebelum tu ada berapa intake lagi. Senior-senior berapa ramai dah. Okay. Tu saya kongsi. Saya tahu ada orang screenshot ni. Rekod lah. Jadi anda tahu macam mana pentadbiran ni. Tuan macam mana tuan boleh lulus paragraf tuan masa tu? Pulun balik Pulun balik. Bayangkan bila graf dah turun, nak pulun balik tu macam mana? Lagi teruk. Betul. Alhamdulillah lulus. Macam saya bagi tahu 63 orang intake saya, 21 orang saja yang tamat latihan yang lulus. Maksud dia 1/3. Dah lah saya mental saya kena teruk tu. Kalau saya tak tahan, saya termasuk dalam senarai yang kena buang tu. Okay. Niat pegang. Niat kena pegang. Pegang niat betul. Kalau anda ni, sebab tu saya kata berhati-hati. Anda nak masuk askar ke, anda nak masuk polis ke, anda nak masuk apa sekalipun, pegang niat. Hari pertama kamu melangkah, aku niat ini, betulkan niat. Niat tu kena betul. Betul niat tu pegang, apa nak jadi, jadilah. Kalau anak-anak muda boleh buat macam tu, insyaAllah anda akan berjaya. Kalau anda tak boleh buatnya tu, anda goyang, habis. Okay? Kalau hari ini kamu melangkah, langkah je masuk ke dalam satu cabang tu, atau tu, pegang niat. Niat apa yang anda pegang? Kalau anda berniat, aku masuk ni sebab duit, anda akan dapat duit.
Duit je lah anda dapat. Benda lain anda takkan dapat. Percaya je kat saya. Aku masuk askar, contoh aku masuk askar sebab nak sambung belajar. Anda akan dapat itu je lah. Benda lain anda takkan dapat. Anda takkan dapat. Demi Allah saya beritahu anda takkan dapat. Okay? Anda masuk askar, aku masuk ni sebab aku nak jadi general. Anda pulun lah. Anda akan gila pangkat ni. Pangkat sampai anda pergi. Kena betul-betul. Tuan 16 RMD sama dengan Tuan Rosdi Arifin Munir. Itu senior saya. Dia orang yang ragging saya. Kan? Tuan Rosdi, Tuan Ipin, Tuan Munir. Dia orang yang ragging saya dulu. Kan? Saya lapor kat dia orang lah. Yang kisah saya kena ragging tu, ada orang lah mukanya. Kan? Baik tu, abang-abang saya tu. Sayang kat dia orang tu. Tuan, macam mana tuan dihantar ke sana lepas rekrut? Bukan. Saya pergi kadet dulu kat sini. Habis kadet yang sini beberapa bulan, kemudian atas performance saya kat sini, dihantar ke sana. Itu dia. Beza dulu dengan sekarang, tak ada viral kes-kes macam ni. Memang. Kalau dulu ada viral, niat sebenar apa tuan? Itu anda kena belajar sendiri. Saya takkan bagi tahu niat apa yang betul. Anda kena belajar sendiri. Okay? Tuan, memang dulu-dulu pandai English ke? Tak. Saya bahasa Inggeris teruk, guys. Kan? Tapi belajar. Tuan Ashraf junior tuan ke? Ashraf tu junior. Ashraf, Isnin Kawi, Wazah Merino. Junior saya lah. Lepas masuk maktab tentera baru KNZ. Orang dulu susah duit. Tuan, duit pun tak ada. Macam itulah. Amalan apa yang tuan buat masa tu? Tak ada apa. Bak jual tanah tu. Dah saya cerita ringkas-ringkas. Jomlah kan, pukul 2 dah. Okey, tepat pukul 2. Terima kasih berada dalam live saya malam ini. Semoga bermanfaat. Doakanlah yang baik-baik kepada diri saya dan keluarga saya. Apa-apa yang saya berikan dalam live, yang mana baik saya halalkan sepanjang dunia dan akhirat. Saya halalkan. Saya halal dunia akhirat. Kan? Dan kemana tak baik datang daripada kelemahan kita semua. Dan saya berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, yang mana sahabat-sahabat yang berada dalam live-ku ini tidak dapat bertemu dan berkenalan dengan aku dalam dunia ini secara berdepan, jadikanlah kami sebagai jiran-jiran di dalam syurga. Ya, sahabat-sahabat, kita mungkin tak dapat berkenalan cara betul, kan, kita dapat kenal secara live ni je. Saya doakan supaya kita boleh jadi jiran-jiran dekat syurga nantilah, insyaAllah. Kalau siapa-siapa yang masuk syurga awal tu, tak sudi-sudilah tarik kami, kan, sudi-sudilah bagi syafaat sebagai kawan kepada kami. Okay, saya minta maaf kalau ada terlebih kurang. Saya hanya orang biasa saja. Kan, kita sebarkan kebaikan, kita dakwahlah dengan cara kita. Kan, setiap seorang ada cara dakwah kita sendiri. Buatlah. Biasakan benda baik, niat yang baik, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Allahumma salli ala Muhammad.